Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Haikal bin Suhaizan, berusia 18 tahun. Saya berasal daripada Selangor dan kini saya menetap di Alor, Kedah. Saya merupakan seorang bekas pelajar Kolej Sultan Abdul Hamid dengan pencapaian SPM sebanyak 4A, 2B dan 3C. Dan saya melanjutkan pelajaran di Kolej Matrikulasi Perlis dan saya telah mendapat CGPA sebanyak 4.00 dan band 5 dalam MUAT. Di Kolej Sultan Abdul Hamid, saya merupakan seorang naib pengerusi kelab tenis. Saya juga mewakili sekolah dalam sukan tenis dan saya telah mendapat pingat gangsa dalam MSSD dan saya telah mewakili Kota Star ke peringkat daerah. Saya juga merupakan seorang ahli pancaragam Kolej Sultan Abdul Hamid dan telah mewakili sekolah ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Pada 2019, Kolej Sultan Abdul Hamid Marching Show Band telah memenangi tempat pertama dalam Netcom dan tempat kedua dalam MWBC. Saya juga merupakan seorang section leader bagi kumpulan trumpet dalam pancaragam Kolej Sultan Abdul Hamid. Di Kolej Matrikulasi Perlis, saya merupakan seorang ahli jawatan kuasa tugas-tugas di Blok C1. Saya berminat untuk melanjutkan pelajaran di Universiti Melaya dalam bidang software engineering. Antara sebab utama saya memilih bidang software engineering adalah kerana saya suka bekerja menggunakan komputer. Antara kelebihan diri saya ialah saya mahir dalam menggunakan software seperti Adobe Premiere, Filmora dan lain-lain lagi. Saya juga mahir dalam menggunakan Microsoft Excel, Microsoft Word. Saya ingin mencapai cita-cita saya dalam mencipta satu software yang dapat menghubungkan manusia di seluruh dunia. Kata hikmah yang telah menjadi pegangan saya sejak awal lagi ialah find that thing that you are super passionate about, dari Mark Zuckerberg. Jika anda berminat dan mendapati saya layak untuk meneruskan pengajian dalam bidang ini, anda boleh menghubungi saya di paparan di sebelah kanan saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Haikal bin Suhaizan. Hari ini saya ingin bercerita sikit tentang perkhidmatan kesihatan di Malaysia. Perkhidmatan kesihatan di Malaysia telah bermula sejak sebelum era kemerdekaan lagi. Bagi merawat peluang-peluang berjihtimah, mereka dikenakan bayaran sebanyak 50 sen setahun bagi mendapatkan rawatan. Pada akhir abad ke-19, negeri Perak mempunyai bilangan hospital terbanyak, memandangkan sektor pelumbungan berjihtimah di Perak berkembang pesat pada waktu itu. Hospital Taiping yang juga dikenali sebagai Hospital Yang Wah merupakan hospital tertua di Malaysia. Hospital ini telah menjadi hospital yang pertama yang dilengkapi dengan kemudahan ini. Selain itu, pada tahun 1900, Institut Penyelidikan Perubatan IMR telah ditubuhkan bertujuan untuk mengkaji punca penyakit berjangkit yang kian menular ketika itu. IMR juga berfungsi untuk mengawal jangkitan terutamanya penyakit tropika seperti beri-beri, malaria dan disenteri. Pada tahun 1929, klinik pergigian kerajaan yang pertama telah ditubuhkan di Jalan Silang, Kuala Lumpur. Selain itu, Kolej Latihan Jururawat Pergigian telah ditubuhkan di Pulau Pinang pada tahun 1949, diikuti dengan pembukaan asrama jururawat oleh Sir Donald McGillivray. Ibu pejabat KKM yang terletak di Putrajaya kini telah menjadi gah dan agung di mata pesada dunia. Persoalannya, apakah peranan utama Kementerian Kesihatan di Malaysia? Di sini saya ingin menerangkan 3 peranan utama Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang pertama, memantau perkhidmatan yang disediakan oleh pelbagai agensi kesihatan. Yang kedua, menyediakan perkhidmatan dari segi rawatan dan pemulihan yang efektif untuk rakyat. Yang ketiga, meningkatkan taraf kesihatan rakyat melalui formula polisi yang efisien. Seterusnya, saya akan terangkan 3 kesalahan yang timbul jika masalah kekurangan doktor berlaku di negara kita. Yang pertama, doktor sedia ada tidak dapat memberi tumpuan untuk menyediakan rawatan yang sempurna dan cukup kepada setiap pesakit. Yang kedua, kawasan rawatan kesihatan akan meningkat dan setengah masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan rawatan. Yang ketiga, pesakit terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan rawatan dengan segera. Antara usaha-usaha yang kita boleh lakukan untuk menghargai jasa barisan hadapan iaitu frontliners, terutama dalam situasi pandemik sekarang ini. Yang pertama, mengawal pergerakan rakyat dengan efisien supaya dapat mengurangkan kadar jangkitan COVID-19 dalam kalangan rakyat seterusnya, mengurangkan beban frontliners. Yang kedua, menyediakan peralatan perlindungan diri secara percuma kepada semua frontliners semasa menjalankan tugas. Yang ketiga, dengan memberi cuti dan elang-elang khas kepada pekerja-pekerja. Kesimpulannya, doktor merupakan individu yang sangat penting untuk merawat dan mengenal pasti segala penyakit yang dihadapi. Ianya akan memberi kesan dan impak yang besar kepada negara kita. Tanpa doktor-doktor ini, sistem kesihatan kita akan mundur pada masa hadapan. Itu sahaja dari saya. Saya Muhammad Haikal bin Suhaizan. Terima kasih.